Kita ada Usrah Jiwa seperti yang Lin kongsikan. Kan kita bermula minggu lepas setiap hari Khamis jam 12 tengah hari. Kita ada Usrah Jiwa Sembang Zayan X Miasa bersama dengan NGO Kesihatan Mental. Hari ini insyaAllah kita akan bawakan seorang pejuang. Seorang pejuang penyakit kesihatan mental yang berjuang dengan depression ataupun kemurungan. Kalau nak tahukan kisahnya, ada boleh terus bersama dengan kita sebab akan bermula jam 12 tengah hari nanti. Juga lagu-lagu indah ini akan Lin mainkan untuk anda. Keluarga bahagia Siti Nordiana. Teratas Matin. Wahana Sigma featuring Hazwani. Semuanya selepas ini terus bersama dengan kami di Zayan Destinasi Nasyid Anda. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala li Sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada anda yang masih lagi bersama dengan Lin. Dan hari ini edisi Merdeka lah kita sebenarnya, kepada anda yang mungkin baru je bersama dengan saya di tengah hari ini kan. Okey, dan seperti yang saya war-warkan minggu lalu, setiap hari Khamis jam 12 tengah hari kita akan ada Zayan X Miasa. Miasa ni adalah satu NGO yang memperjuangkan pejuang-pejuang penyakit kesihatan mental. Dan hari ini Lin bawakan kisah pertama ataupun cerita pertama pejuang dari Miasa ini. Alhamdulillah kita bersama dengan Khalid ataupun nama manjanya Khal. Okey, bersama juga pejuang kita hari ini nak bercerita mengenai kemurungan, dan juga bersama dengan presiden ataupun panel tetap kita adalah Puan Anita, presiden Miasa itu sendiri. Okey, mungkinlah secara mukadimahnya orang mungkin selalu dengar kan depress kan, depression, kemurungan, dan kadang-kadang orang cakap kita macam fake depression ni kita macam fake it kan. Sebenarnya kita fake being okay. Betul. Tak pernah pun fake being depressed ke apa kan. Tapi mungkin sebagai mukadimahnya, apa tu depression sebenarnya ataupun kemurungan, Puan Anita? Boleh. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Salam Merdeka. Okey, kemurungan sebenarnya adalah sejenis penyakit mental yang common lah, yang sering kita dengar. Kemurungan, penyakit kebimbangan yang melampau sebagai contoh kan. Jadi kemurungan ni adalah satu keadaan di mana emosi kita yang orang kata depressed, sedih, murung, yang berpanjangan dan mendalam. Jadi kemurungan ni biasanya kalau kita bercakap tentang kemurungan ni major depressive disorder, ada 9 simptom. Tetapi kalau kita ada 5 daripada 9 simptom, tolonglah jumpa pakar je, sebab kemungkinan untuk kita ada diagnosa klinikal kemurungan itu sangat tinggi sebenarnya. Jadi kadang-kadang kan Lin, bila orang kata aku terlepas bas lah rasa depres, jadi saya mohon tidak menggunakan terma klinikal secara longgar, kerana inilah sebenarnya yang menyumbang kepada stigma. Sebab bila orang lain murung, kita rasa macam tak ada apa-apa. Macam Lin katakan tadi tu tepat. Tak ada, kita sebenarnya bila murung, kita cuba pretend kita ni normal. Dan itu perkara yang paling sukar untuk dilakukan sebenarnya. Bayangkan orang gelak, kita pun cuba nak gelak. People do jokes, we also do jokes. Tapi sebenarnya dalam ni, Lin, Tuhan je yang tahu betapa sukarnya sebenarnya. Kadang-kadang nak senyum pun susah, nak keluar rumah pun susah, nak bangun daripada katil pun susah. Jadi inilah cabaran sebenarnya, satu keadaan yang tidak dapat dilihat dengan mata kasas secara serta-merta, juga tidak dapat digapai oleh minda normal sebenarnya. Sebab tu perbincangan tentang penyakit mental ni penting supaya kita dapat kupas, masyarakat kita tahu secara tuntas apa sebenarnya cabarannya dan bagaimana kita sebagai ahli masyarakat boleh membantu. Itu dia. Alright. Disebabkan itulah kita bawakan pejuang kita, kisah pertama yang kita akan kongsikan bermula hari ini daripada Carl sendiri kan, nak bercakap mengenai kemurungan. Tapi kejap lagi lah kita nak berkenalan sikit dengan Carl ni, okay? Terus bersama dengan kami di Zayan Destinasi Nasyid Anda. Masih lagi dalam sembang Zayan X Miasa, kita bawakan pejuang kesihatan ataupun pejuang penyakit kesihatan mental bersama dengan kita hari ini, pesakit kemurungan, pejuang kemurungan, dan juga Puan Anita, Presiden Miasa, satu badan NGO yang memperjuangkan orang kata perjuangan penyakit kesihatan mental. Dan hari ini kita bercakap mengenai kemurungan secara spesifiknya, dan bersama dengan pejuang kita Carl. Mungkin Carl boleh kenalkan diri secara ringkas, apa yang Carl buat, minat Carl mungkin, dan macam mana mula didiagnose
untuk ada kemurungan ni sebenarnya? Okey, terima kasih DJ Lin kerana sudi menjemput saya ke Kualiti Zayan FM. Pertama kali saya kenalkan diri saya lah. Saya Khalid Azzahi ataupun selalu dipanggil sebagai Kal lah untuk rakan kenalan. Umur saya hampir 30 dan sekarang ini berkhidmat bersama Miasa. Saya pemegang ijazah sarjana muda dalam bidang seni halus dan dari salah sebuah universiti awam di Shah Alam. Selepas graduasi pada tahun 2016, saya mula bekerja sebagai penggiat seni untuk beberapa tahun. Kemudian direngkaskan cerita COVID-19 datang. Okey, kita sedia maklum yang situasi yang tidak disangka, keadaan yang tidak terduga kan, di mana kita berada dalam isolasi, terasing, segala sistem lumpuh, dan diri saya pun terjadi ketika itu dan saya berada dalam satu keadaan yang terasing, isolasi dan tak boleh bekerja. Okey, ketika bermulanya PKP lockdown, itulah pada diri saya pada awal lockdown tu, seingat saya sekitar 2020, saya dah mula mengenal pasti simptom-simptom itulah. Maksudnya telah wujud simptom-simptom depression itu. Dan ketika itu saya tak tahu apa itu depression. Okay. Sehinggalah sampai ke satu tahap, saya berada di satu tahap yang sangat mencabar dan sangat teruji, iaitu saya telah cuba untuk mengakhiri kehidupan. Dan Alhamdulillah, perancangan Tuhan, saya terselamat daripada keadaan yang tidak diingini itu dan saya dapatkan rawatan di klinik kesihatan, kemudian terus dirujuk ke pakar psikiatri lah. Waktu tu kau rasa macam mana? Rasa apa? Simptom-simptom dia tu? Okey, bermula dengan keadaan yang kegelisahan, ketakutan, kerisauan dan akhirnya dia bergabung, wujudlah rasa kesedihan. Dan boleh dikatakan hampir setiap malam saya berasa sedih dan menangis yang bukan buat-buat menangis, menangis betul-betul ni. Dan rasa sedih sebab apa pun tak tahu? Sebab apa pun tak tahu. Sebab ialah kita ni overthinking suatu benda dan kita dalam keadaan yang tidak terduga itu dan kita memikirkan masa depan kita, keadaan kita begitu. Ialah kita berasa sedih dan simptom-simptom lain mula timbul seperti hilang minat untuk bekerja, hilang minat untuk melakukan sesuatu yang saya minat. Saya melukis yang sepatutnya jadi satu hobi saya dan pekerjaan saya dah tak boleh melukis. Even pegang sebatang pensel pun saya dah tak minat. Saya withdraw segala-galanya. Dan saya enggan untuk makan, saya enggan untuk bersosial. Lagi-lagi kita dah terasing tu, memang duduk dalam bilik je. Dan akhirnya itulah yang terjadi seperti yang saya cakap tadi. Saya cuba untuk kita hilang harapan, kita hilang pegangan hidup kita dan kita merasakan tak ada apa yang perlu diteruskan dalam hidup ni dan kita buat keputusan yang tak sepatutnya. Okey, kejap je lagi Lin nak tahu cabaran paling hebat lah sewaktu fasa kemurungan tu. Cabaran paling hebat lah, maksudnya you were at the lowest point of your life waktu tu. Bila? Nak tahu waktu ketika tu apa rasa dia, buat apa? Kejap je lagi, okey? Terus bersama dengan kami di Zayan, destinasi nasyid anda. Zayan 10.3 bertemukan Sizlin Arifin hari ini bersama dengan pejuang Miasa, pejuang penyakit kesihatan mental dalam sembang Zayan X Miasa, bersama juga dengan panel tetap kita Puan Anita, Presiden Miasa, dan juga Kal sendiri, pejuang kita hari ini, pejuang kemurungan. Ataupun ada orang ada level-level kemurungan yang selalu didengar MDD, Major Depressive Disorder kan. Betul. Okey, kadang-kadang kita sedih, tapi kita tak boleh nak, kadang-kadang sebenarnya sedih tu adalah kemurungan. Jadi kita nak bezakan kemurungan dan kesedihan. Betul. Jadi kesedihan ini adalah emosi yang biasa apabila berlakunya sesuatu dalam kehidupan kita. Mungkin gagal dan periksa, gagal bercinta contohnya, jadi kita rasa sedih. Itu perkara yang biasa, Lin. Tetapi kemurungan ini adalah penyakit. Kita nak sedih, mungkin kita boleh sedih 3 hari. Tapi kalau kita nak sedih berpanjangan dan berterusan, daripada situ kita tahu ini adalah penyakit. Jadi itu beza ni. Dan juga bila kita ada sesuatu penyakit mental ni, kita mesti ada beberapa orang kata gejala ataupun ciri-ciri lah. Hilang fungsi dalam kehidupan. Maksudnya kita tidak boleh melakukan fungsi-fungsi harian kita seperti biasa. Jadi gejala ataupun simptom-simptom kemurungan ni contohnya macam tadi kita murung hampir sepanjang hari selama 2 minggu contohnya, ataupun kita perkara-perkara macam Kal sebutkan tadi, suka melukis dah tak boleh, nak pegang pen pun dah tak boleh. Kemudian kita pola pemakanan dan juga pola tidur berubah.
Kalau dulu suka makan, sekarang tak suka makan langsung. Ataupun dulu suka tidur, sekarang tak suka tidur. Jadi perubahan itu adalah simptom. Kemudian kita susah nak fokus, kita ada perubahan daripada segi lambat berfikir ke, ataupun pergerakan kita. Kemudian daripada situlah kita berasa putus harap, dan kadang-kala kalau dah teruk, kita ada pemikiran untuk mengakhiri kehidupan. Kadang-kala dia belum lagi dalam bentuk tingkah laku, tetapi hanya dengan pemikiran. Jadi apa yang kita nak fahami di sini adalah pemikiran-pemikiran ni kan, Lin, dia adalah sesuatu yang intrusif tau. Dia bukannya, dia seperti kalau kita demam, apa yang berlaku? Suhu badan meningkat, rasa nak batuk, rasa sakit tekak, contohnya sesema, yang kita tak boleh tahan sebab itu adalah simptom demam. Sama juga dengan kemurungan, ini adalah simptom-simptomnya. Jadi kalau kita merasakan bahawa ada simptom-simptom ni, kita sebenarnya kita agak tahu tau, Lin, kita ada rasa ada perbezaan sebenarnya, dan dia bukan bangun pagi terus rasa murung, dia tidak begitu. Jadi pelbagai faktor-faktor perlu hadir, pelbagai perkara perlu berlaku, perlu ada masa, maknanya waktu ya. Jadi kalau major depressive disorder macam Lin sebutkan tadi, dia minima 2 minggu sebenarnya. Jadi simptom yang saya sebutkan 14 hari. Dia kena berterusan dan berpanjangan. Dia tak boleh 3 hari aku murung. Dia itu bukan kemurungan, itu mengada-ngada punya. Sebenarnya kan. Okey, betul. Saya pun pernah melaluinya. Tahu bagaimana lamanya, bagaimana sedihnya, bagaimana beratnya ya. Betul. Tak kena pergi kerja pula. Saya macam Liz sendiri, saya pergi kerja setiap hari walaupun menghadapi benda tu, it was very challenging lah sebenarnya. Yes. Okay, mungkin tadi dia ada tanya Carl kan, when you were at the lowest point of your life lah waktu tu, Riz, nak bunuh diri dan sebagainya kan. Waktu tu pemikiran yang bagaimana yang Carl rasai, cabaran dia tu? Pertama sekali ialah of course lepas kita berada dalam isolasi dan juga terasing itu, pelbagai gangguan itu ya, terutama bisikan-bisikan. Memang dengar lah ada bisikan-bisikan. Saya didiagnosis dengan psikosis. Okey. Dan dengan gangguan-gangguan tersebut itu, kita merasakan gangguan negatif itu, dan merasakan bahawa kita tiada harapan untuk hidup, dan kalau kita hidup pun tak ada gunanya. Dan akhirnya kita merasakan bahawa mati itu ialah pilihan terbaik lah, daripada kita teruskan hidup tapi menjadi orang yang sia-sia dan tak berguna untuk orang lain gitu. Waktu ketika itu Carl memang duduk seorang lah? Saya duduk seorang diri, dan saya dalam dilema kerana saya tidak berani untuk beritahu kepada keluarga saya keadaan saya, sebab saya takut mereka risau, dan kemudian keadaan itu mereka tak faham situasi kita. Dan kita tak berani untuk beritahu lah. Tapi disebabkan itu Carl memendam lah, maksudnya tidak memberitahu dan menyimpannya. Betul, saya tak beritahu kat sesiapa, sebab saya rasa tak siapa yang tahu. Tak siapa akan faham. Tak siapa yang akan faham situasi itu. Yalah, kita beritahu dekat orang lain pun tak cuba sembahyang kejap lah pun. Macam tu kan. Betul. Macam tu. Waktu ketika itu nak solat pun agak sukar untuk khusyuk, untuk ni, adakah benda itu sukar dilakukan? Solat yang paling khusyuk ialah ketika saya dalam keadaan sangat ke bawah. Sama. Betul, Lin. Saya dengar Kak cakap ni pun meremang sebenarnya. Betul. Saya pun sama. Air mata jatuh. Real lah. Real. Sincere. Most sincere tears. We really want the help from Allah kan. We really want bantuan daripada Allah kan. Kita tak ada apa yang kita gantungkan dalam hidup ni melainkan Allah. Yes, kita betul. mengharapkan rahmat daripada dia untuk kita keluar daripada situ. Betul. Sebab waktu kita dalam depresi tu, kita akan, ya Allah, hilangkanlah penyakit kita terus ni. Yes. Aku serahkan semuanya kepada Engkau, ya Allah. Aturkanlah. Betul. Okay. Alright. So masa ada pemikiran nak bunuh diri tu, macam mana astagfirullah, aku tak boleh buat benda ini. Apa yang dilakukan oleh Carl ketika itu? Okay, kejap je lagi, okay? Terus bersama dengan kami di Zayan, destinasi nasyid anda. Zayan 10.3 bertemankan Sizlin Arifin. Masih lagi dalam sembang Zayan X Miasa. Miasa adalah satu badan NGO yang memperjuangkan pejuang-pejuang penyakit kesihatan mental. Bersama dengan presidennya, kita ada Puan Anita, dan juga kita ada pejuang kita juga adalah seseorang yang berkhidmat di Miasa juga, Carl, seorang pejuang penyakit kemurungan. Okey. Dan tadi sebelum kita kembali kepada Carl, mungkin kita nak tanya kepada Puan Anita juga soalan yang berkaitan dengan kemurungan. Tadi kita dah tahu dah kemurungan
beza dia dengan kesedihan macam Betul. mana kan. Dan kenapa kemurungan ni selalu dikaitkan dengan bunuh diri macam kau cakap tadi kan, sampai ada pemikiran nak bunuh diri. Apa yang boleh kita buat untuk pejuang-pejuang ni bila bergelut dengan pemikiran bunuh diri ni? Betul, sebab bila kita dalam keadaan murung ni kan Lin, kadang-kadang saya faham sebenarnya orang susah nak membayangkan situasi seseorang yang murung ya. Saya sebenarnya kan walau banyak kali berkongsi pun saya tak dapat secara tuntas nak kongsi tu, saya pun tak reti sebenarnya. Tapi perasaan tu dia kosong. Dia begitu. Dia sebenarnya perasaan yang sangat kosong. Perasaan yang kita dah putus harap. Kita tak tahu sebenarnya macam mana nak keluar daripada rasa yang begitu. Jadi macam Karl kata tadi, at that lowest point tu memang kita minta mercy from Allah sebenarnya. Saya pun dulu sama, sujud minta dekat Allah dalam tangisan itu, ya Allah berikan aku jalan keluar. Aku tidak faham sebenarnya apa yang Engkau berikan. Aku tidak faham sebenarnya. Pada waktu tu memang kita tak faham. Jadi kita minta, ya Allah berikanlah aku kesabaran dan berikanlah aku jalan keluar. Dan kalau nak minta doa tu bukannya terus dimakbulkan. Betul. Tetapi kita melalui banyak rock bottoms. Jadi itu adalah satu proses. Jadi anda bayangkan kita dalam keadaan tu, kita tak nampak jalan keluar. Nak cerita dekat orang pun malu. Kita pun takut. Macam Karl kata tadi, nak berkongsi pun orang tak faham sebenarnya. Macam saya katakan, tidak dapat digapai dengan minda normal. Dan kenapa Lin saya boleh katakan begitu? Sebab saya pernah normal dulu. Saya tahu bagaimana bila orang ada penyakit mental, bagaimana otak minda normal ni bagaimana. Bila kita ada penyakit mental ini bagaimana. Saya faham itu. Jadi saya selalu mohon kepada para pejuang, kalau anda dah dalam keadaan bersedia, tolong kongsikan supaya individu lain, ahli keluarga, rakan-rakan tahu bagaimana nak menyantuni dengan lebih baik, bagaimana nak memahami. Walaupun mereka tak pernah melaluinya, tetapi sedikit sebanyak mereka tahu bagaimana nak memberikan sokongan yang lebih efektif kepada kita. Kita jangan takut untuk nak sebagai orang yang membantu. Macam saya katakan di episod yang pertama, untuk kita katakan, Karl, aku tidak faham apa yang engkau lalui. Karl, aku rasa uncomfortable bila engkau ceritakan engkau nak bunuh diri. Macam mana aku nak bantu sebenarnya? Tak apa, tolonglah berkata begitu. Supaya ia memberikan ruang ya Lin, dan juga peluang untuk kita membuka cerita dan kisah kita, sebab kita tahu mereka nak membantu dan hendak mendengar. Jadi ini penting. Kita jangan macam, alamak aku nak cakap apa ni, alamak Lin cakap macam ni, macam mana nak respon. It's okay guys, we are all human beings. Kita di sini sama-sama untuk saling membantu. InsyaAllah. Itu dia kan. Jadi sebenarnya pentinglah untuk kita tahu satu tadi perbezaan kemurungan dengan kesedihan, dan juga perkara-perkara beginilah yang apa yang kita boleh buat untuk bantu orang-orang yang ada pemikiran nak bunuh diri dan sebagainya. Macam Karl cakap tadi, rasa macam nak ada suicidal thought kan. Betul. Tapi bila ketika ada pemikiran itu, bagaimana Karl berhenti benda tu? Astaghfirullah, aku tak boleh bunuh diri. Dan apa yang kau lakukan di ketika itu? Kejap je lagi okay? Terus bersama dengan kami di Zayan, destinasi nasyid anda. Zayan 10.3 bertemu dengan Sislin Arifin dalam sembang Zayan X Miasa. Miasa satu NGO yang memperjuangkan pejuang-pejuang penyakit kesihatan mental dan mengadvokasikan kesihatan mental kepada masyarakat di Malaysia. Dan hari ini kita bawakan pejuang pertama kita yang berkongsi kisahnya yang menghidap penyakit kemurungan kan. Tapi MDD kan? MDD, Major Depressive Disorder kan? Sejak PKP hari itu kan? Betul. Berapa lama tempoh ketika itu? Saya mula didiagnosis pada sekitar Jun 2020. Okay. Dan dari awalnya hanya persistent depressive disorder, kemudian beralih kepada major depressive disorder, dan kemudian beralih kepada major depressive disorder with psychotic symptom. Okay. Alright, tadi dia ada tanya kan, kemurungan tu memang berpanjangan lah. Betul. Sampai menimbulkan satu pemikiran nak bunuh diri. Betul. Kan. Tapi bagaimana tiba-tiba Karl Astaghfirullah kan. Macam mungkin macam aku tak boleh bunuh diri. Waktu ketika itu apa yang Karl buat sebenarnya? Okay, saya minta maaf kepada para pendengar kalau benda ini agak triggered, tapi saya nak kongsi jugalah. Ialah kembali kita kena bersyukur sebab kita ada nikmat Islam dan iman. Kalau benda tu tak ada, kita akan tak ada pegangan dalam hidup ni, kita akan lakukan tindakan tersebut. Dan semua ni ialah perancangan Tuhan. Kita kena percaya kepada itu. Pada satu malam tu saya telah nekat untuk mengakhiri kehidupan. Waktu saya naik motor
daripada rumah saya di Kelang dan cuba balik ke rumah saya di Shah Alam, dan saya berhenti tepi highway. Dan saya hentikan motor, saya berdiri tengah jalan dengan harapan ada lori ke ada bas yang akan langgar saya ketika itu. Dan entah bagaimana Allah campakkan satu ilham ataupun terdetik dalam fikiran saya, aku masih ada lagi mak bapak. Aku masih lagi ada iman yang mana kalau aku mati ni aku akan dipersoalkan nanti. Sedangkan Tuhan kata, Tuhan janji kepada kita pada akhirnya nanti akan ada perkara yang terbaik untuk kita. Cuma ujian ini tanda dia kasih kepada kita. Dan sebab itu saya cepat-cepat pergi ke tepi jalan dan pulang ke rumah saya. Dan malam tu juga saya buka internet, saya cari bantuan apa yang boleh saya ketahui. Waktu itu memang tak tahu depression tu apa, cuma saya kata suicidal thought ke. Waktu tu minta maaf semua, waktu tu saya google macam mana nak mati dengan baik. Minta maaf, rasanya semua baru pejuang pun ada melakukan perkara yang sama, tapi dia keluar kat situ Befriender. Benda pertama kali keluar Befriender. Saya call Befriender. Dan bukan tuah saya, Befriender tak angkat waktu tu. Saya call bahagian lain. Waktu tu saya baru jumpa Mental Illness Awareness and Support Association, MIASA. Dan saya kenal MIASA dan saya buka IG dia, saya scroll dan dia kata dan bercerita, ada part yang bercerita tentang kemurungan, tanda-tandanya apa dan bagaimana nak berjumpa untuk mendapatkan bantuan. Baru saya tahu dekat klinik kesihatan ada rawatan untuk penyakit kemurungan. Sebab kita selalu fikir bahawa penyakit fizikal hanya sahaja yang ada dekat klinik kesihatan. Penyakit mental ni tak ada. Jadi saya pergi ke klinik kesihatan dan membuat ujian saringan kesihatan mental, dan saya keputusannya semua sangat teruk. Dan dari situlah saya dirujuk ke pakar psikiatri. Itu dia. Dan daripada situlah start untuk terima rawatan. Betul. Bantuan. Betul. Okey, apa yang kau lakukan dalam proses rawatan tu? Kejap je lagi boleh share dengan kita? Okey, terus bersama dengan kami di Zayan, destinasi nasyid anda. Zayan 10.3 bertemu dengan Sizlin Arifin dalam edisi Merdeka hari ini. Bersempena dengan Hari Kemerdekaan, kita juga nak merdekakan diri kita lah daripada stigma-stigma penyakit kesihatan mental ni sebenarnya. Sebab tu kita bawakan pejuang kita hari ini, Carl, yang menghidap penyakit MDD ataupun Major Depressive Disorder, kemurungan lah. Senang cerita, memang kemurungan yang berpanjangan, yang berat lah juga untuk dihadapi. Dan bersama dengan Presiden MIASA kita, Puan Anita. Dan tadi Lin bertanya kepada Carl, rawatan yang diterima, kan proses rawatan itu bagaimana dilakukan lepas dah buat ujian, dah memang berat lah, semua keputusannya sangat teruk kan. So apa yang first kali apa rawatan yang diterima? Okay, baik. Of course, rawatan pertama sekali ialah kita mulakan proses pengambilan ubat-ubatan lah, ataupun disebut biologi. Farmakologi. Okay, dan saya mula makan beberapa jenis ubatan. Dan kemudian saya cuba untuk mencari sokongan lain. Ketika itu masih lagi PKP, dan saya cuba berhubung dengan kawan saya yang rapat, dan saya beranikan diri untuk beritahu kepada dia yang saya mempunyai isu kesihatan mental. Dan entah macam mana dia pun kata aku dah lalui lama sebenarnya, daripada diploma dulu. Macam wow, kenapa tak beritahu? Sebab dia pun dalam keadaan yang sama. Dia tak takut nak bagi tahu benda tu. Okey, dan kami di situlah terbukanya tiada sempadan antara kami untuk berkongsi cerita tentang depresi, tentang kemurungan, anxiety, semua di situlah. Kemudian saya cuba untuk aktif dalam sosial media. Saya mencari kawan-kawan yang boleh menyokong saya. Dan alhamdulillah saya temui beberapa kawan di sosial media, dan kami masing-masing yes, betul. Masing-masing sokong satu sama lain, bagi pendapat, dan saya pun berkongsi kisah pengalaman saya kepada rakan-rakan viewer yang lain tentang perjalanan saya bagaimana menghadapi kemurungan ini. Dan salah satu bendanya ialah saya cuba untuk memulakan kehidupan baru dengan memuka arah hidup saya dengan mencari pekerjaan barulah. Dan dipendekkan cerita, saya jumpa MIASA. Ini perancangan Tuhan sangat perfect. Okay, saya jumpa MIASA, dan di MIASA juga menyediakan perkhidmatan kelas seni ekspresif, yang mana
ketika saya waktu hampir berputus asa tu, saya dah kata saya nak cuci tangan dalam dunia seni ni. Saya tak nak. Tapi bila join Miasa, ada kelas art pula. Dan di situ, Alhamdulillah, di situ saya belajar sesuatu sudut lain dalam dunia seni, yang mana sebenarnya seni ni bukan ada orang kata art for art's sake, tetapi dia lebih kepada kita boleh kaitkan seni ni dengan proses pemulihan. Betul. Dalam menghadapi kesihatan mental. Faham. So itu adalah antara proses yang dilakukan lah waktu penyembuhan atau waktu perawatan lah. Awak menerima orang kata macam-macam jenis cara untuk sihat kembali lah. Tapi itu salah satunya ialah jangan keseorangan lah. Kita kena cari support. Kita kena lawan perasaan, keinginan untuk keseorangan tu. Empower lah. Instead of you isolatekan diri, lebih empower lah. Bercerita, open dan sebagainya. Okay, kepada Puan Anita pula soalannya, apa yang masih berkurangan bila kita bercakap mengenai dari segi support dan sebagainya dalam kemurungan ni? Okay, pertama sekali di komuniti kan Lin, kita masih tidak ada model yang lestari untuk mereka yang berjuang dengan penyakit mental. Sebab biasanya bila kita dalam keadaan yang teruk, mudah untuk kita jatuh dalam kita panggil jurang-jurang sistem kesihatan mental tinggi. Sebab tu Lin, kita tengok kan ramai orang berada di institusi kesihatan mental dipaksa sebagai contohnya, sebab tak ada tempat nak letak mereka di mana. Contohnya ahli keluarga juga tidak tahu bagaimana nak membantu, mungkin tak ada masa, mereka juga perlu bekerja, tak ada orang nak menjaga individu yang berjuang dengan penyakit mental. Mereka juga bila jatuh dalam jurang sistem ni, mereka berada di gelandangan. Lepas tu simptom berulang, penyakit berulang. Sebab tu orang kata, Puan Anita kan betul, saya kata orang yang penyakit mental bukan boleh sembuh pun, bukannya boleh bekerja pun. Ini yang berlaku sebenarnya Lin. Jadi model yang lestari di komuniti ini kita tidak ada. Di Miasa itu yang kita cuba wujudkan sebenarnya, supaya apabila individu datang je ke Miasa, mereka tidak pulang tangan kosong. Sebab tu Lin, kalau nak tengok, Lin tengok Miasa dan melihat kepada NGO-NGO yang lain, kita yang paling banyak perkhidmatan sokongan. Kita cuba variasikan selebar mana disebabkan oleh ini. Sebab semua individu yang berbeza. Kal boleh kongsikan 10 mekanisme daya tahan beliau, coping mechanism beliau. Saya pun boleh kongsikan, tetapi semua individu berbeza. Mungkin untuk Kal seni, mungkin untuk saya bersukan, mungkin untuk Lin bercerita. Jadi semua individu berbeza. Jadi itu yang kita cuba sediakan di Miasa, supaya bila individu yang berjuang ini datang, ada sesuatu bagi mereka. Dan lagi satu, kita tidak mengutamakan penjagaan kesihatan mental. Kita juga tidak melaburkan dana yang cukup supaya kita dapat mengukuhkan lagi orang kata sokongan di komuniti. Lin, kalau kita tengok daripada belanjawan negara sendiri, 1% je yang kita salurkan kepada perkhidmatan kesihatan mental sampai hari ini. Walhal bila dah berlakunya pandemik COVID-19, lagi ramai individu-individu yang dapat penyakit mental. Tapi kita tidak menyalurkan dana-dana ini. Dana untuk COVID besar, tapi bukan dana untuk kesihatan perawatan. Jadi inilah yang kita perlukan sebenarnya, Lin. Okay, last kali lah nanti sebagai penutup, kita nak kalau boleh kita nak kurangkan stigma ni. Pastinya Kal masa ada kemurungan tu ada stigma. Apa stigma daripada keluarga mungkin, daripada rakan-rakan, orang awam dan sebagainya. Sebagai penutup untuk kita berikan pesanan penaja lah kepada masyarakat kita di Malaysia ni. Kita terus bersama dengan kami di Zayan, destinasi nasyid anda. Zayan 10.3 bertemankan si Selin Arifin. Masih lagi dalam sembang Zayan X Miasa. Miasa adalah satu NGO yang memperjuangkan pejuang-pejuang penyakit kesihatan mental bersama dengan pejuang kita hari ini, Kal, yang menghidapi MDD atau Major Depressive Disorder, satu penyakit kemurungan. Dan tentunya waktu kemurungan tu pasti ada stigma daripada orang sekeliling. Ada tak Kal hadapinya? Betul. Dengan teruk lah, dengan berat lah? Betul, Dijalin. Stigma sesuatu yang tak boleh dielakkan. Dan kalau kita nak kata zero stigma tu mustahil. Tapi ke arah zero stigma tu insyaAllah ada. Okey, pertama sekali saya stigma daripada keluarga, stigma daripada rakan-rakan dan juga orang lain lah yang di sekeliling. Pertama, of course lah, bila kita balik dari rumah tu, dia ingat kita ni ada gangguan lain. Gangguan jin. Dan saya mendapat rawatan spiritual therapy lah juga kan. Tapi tak ada apa-apa reaction kat situ. Dan itu semestinya disebabkan oleh gangguan mental saya lah. Kedua, stigma orang sekeliling saya, kawan-kawan yang tak faham. Saya 2 minggu lepas saya baru berjumpa dengan
pensyarah saya. Dan dia terkejut apabila saya mengatakan saya ada isu kesihatan mental. Dan dia kata, Kal yang aku kenal dulu tak macam ni. Kal hang handsome, hang bakat, boleh bercakap, aduh penyakit ni. Di kita ni ada orang kita beriman, kita ada mekanisme, kita kena sembahyang tu. Bagi saya betul apa yang dia cakap tu, tak ada apa yang salah. Cuma tugas saya berat kat situ untuk bagi penjelasan, bagi penjelasan supaya dia faham bahawa semua orang, tak kira di mana tahap keimanan dia, agama ke kaum ke, dia akan boleh mendapat isu kesihatan mental lah. Itulah stigma yang paling yang itu biasa kita hadapi juga sebenarnya ya. Betul. Okay, alright. Jadi macam mana Kal tepis stigma-stigma macam ni selalunya lah. Apa yang Kal akan katakan? Ada stigma yang mengatakan bahawa orang yang menghadapi isu kesihatan mental ni dia pasif. Dia hilang fungsi, dia tak boleh bekerja. Saya buktikan hari ni saya dekat konti bersama dengan DJ Lane bercakap. Dan saya bekerja dengan Miasa. Dan di Miasa pula saya handle beberapa program ataupun talk. Dan saya nak buktikan bahawa walaupun saya didiagnose mempunyai depression, major depressive disorder dengan psychotic symptom, tapi saya mampu bekerja dan saya mampu melakukan apa yang saya cuba boleh buat, apa yang boleh berfungsi. Sebab kita tak nak orang kata, depression saya tak boleh buat apa. Sebab dia akan jadi escapism kepada kita. Kita kalau boleh cuba untuk keluar push diri kita. Okay, alright. Jadi pesanan lah kepada semua mungkin pejuang-pejuang kemurungan hari ini yang bersama dengan kita, ataupun anda merasakan diri anda murung dah berpanjangan. Bagaimana boleh mereka dapatkan bantuan dari Miasa sendiri? Okay, terima kasih. Pertama sekali saya meletakkan pengharapan saya kepada dua pihak lah. Yang pertama, rakan-rakan saya yang sedang berjuang dengan isu kesihatan mental. Saya mengambil pengajaran daripada apa yang berlaku pada diri saya. Saya harap apa yang saya katakan ini boleh menjadi ilham lah kepada anda semua. Harapan saya, jangan terlalu meletakkan pengharapan yang tinggi kepada diri kita. Kerana expectation yang terlebih pada diri kita itu boleh mengganggu kita punya self-esteem. Sebab saya selalu meletakkan pengharapan yang tinggi. Apabila pengharapan itu tidak tercapai, dan saya mulalah down, burnout, anxiety, dan akhirnya depression. Kekecewaan sudah tentu. Kena yakin dengan aturan Tuhan. Itu je lah. Sebab ingatlah, mustahil Tuhan bawa kita sejauh ni untuk sesuatu yang sia-sia. Betul kan? Dia pasti akan ada sesuatu yang hikmah di sebalik itu, dan Tuhan dah janjikan. Dan benda tu sebenarnya hanya tak mudah, tapi bukan tak mustahil. Dia tak mudah, tapi bukan tak mustahil. Maksudnya kita boleh hadapi benda tu. Sebab Tuhan dah bagi jaminan kepada kita yang kalau kita menghadapi kesukaran ni, di setiap kesusahan tu pasti ada kesenangan. Tuhan ulang dua kali. Dalam Tuhan promise Innamal usri yusra, kan? Kita kena yakin pada ayat janji Tuhan tersebut. Kepada rakan-rakan saya yang sedang berjuang dengan isu kesihatan mental, jika anda merasakan anda perlukan sokongan, kami di Miasa sedia membuka pintu kami 24 jam. Kita ada crisis helpline, kita ada crisis WhatsApp headline. Boleh tengok di sosial media kami. Dan kami di Miasa menyediakan kami apa yang perkhidmatan yang kami sediakan tu kami consider sebagai holistic approach, pendekatan yang holistik, bukan sahaja psychotherapy, counselling. Kami juga ada perkhidmatan spiritual therapy, art class dan beberapa perkhidmatan lain lah, supaya sebab matlamat kita ialah to empower peer. Peer ni pasal kita nak memperkasa pesakit-pesakit itu sendirilah untuk terus berfungsi. Betul. Itu yang baiklah. Mungkin untuk definisi sembuh tu mungkin tiada, tapi definisi untuk kita thrive dalam community kita. Maksudnya kita boleh berfungsi sebagai seorang manusia, teruskan kehidupan kita walaupun kita ada kondisi. Tetapi dia boleh mengurangkanlah segala apa yang disediakan, perkhidmatan yang disediakan oleh Miasa boleh mengurangkan simptom, boleh mengurangkan apa kondisi yang kita hadapi, insya-Allah. Dan akhirnya ada juga orang yang sembuh kan, ada juga orang yang insya-Allah 90% boleh kita katakan kata sihat lah daripada keadaan
asal mereka menghidapi kemurungan itu, insyaAllah. Terima kasih kepada Khalil sendiri untuk hari ini berkongsi pejuang pertama kita. InsyaAllah anda boleh juga saksikan video inspirasinya di YouTube kami. InsyaAllah kami akan wawarkan di Zayan MY. Yang penting subscribe dulu. Terima kasih Khalil untuk hari ini. Terima kasih DJ Lin. Teruskan sembuh ya. Assalamualaikum. Terus bersama dengan kami di Zayan Destinasi Nasyid Anda.